Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagaya. Many of you who have your regular salary jobs may be dreaming of starting your own business, but are asking yourself, how do you get started? Do you leave your job straight away or start part-time? And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alhamdulillah. Alright, kita berada di hari Jumaat hari Jumaat yang nak sedih jugalah sebab hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat ni kita sangat macam Abah Abu sendiri lah. Hari Jumaat adalah hari yang sangat macam saya terfikir pada pukul apa nak pergi masjid tapi sejak beberapa minggu kan kita langsung tak dapat ke masjid. Dan tapi semalam juga kita menerima, pagi ni sebenarnya kita menerima satu berita Ustaz Ismail Kamus yang sangat saya respect, yang saya hormati sebab dia juga adalah guru kepada guru saya. Jadi telah menghabiskan nafasnya terakhir 12.30 pagi saya difahamkan. Dan mudah-mudahan roh Ustaz akan ditempatkan bersama para syuhada siddiqin dan awliyah. Mudah-mudahan terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala ilmu yang telah Ustaz curahkan tu pastinya akan terus memberikan manfaat kepada ramai orang, dan ianya lah akan menjadi bekalan yang sangat kuat sangat kuat untuk Ustaz, alright, untuk bertemu dengan penciptanya. Jadi kita doakan yang baik sekali. Jadi saya tadi pun mulakan dengan satu surah yang cantik daripada bacaan Salim Bahanan, suara satu imam yang suaranya sangat merdu lah, alhamdulillah. Alright, jadi apa-apa pun terima kasih kerana sudi juga untuk hadir hari ni, hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah hari yang sibuk sebenarnya bagi ramai orang. Salam. Alright, okey, kita ada Kak Asna best cakap. Kak Padusi, waalaikumsalam. Asna morning AA dia cakap. Alright, Zikir Muhammad, Mazli Hashim, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Jadi marilah kita mulakan dengan selawat, dan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Alright, tak kisahlah dalam apa aspek kesihatan, aspek fizikal kita, aspek kewangan kita, aspek bisnes kita, aspek ilmu kita, semuanya, aspek hubungan keluarga kita, aspek rakan kita, semua aspek kita menjadi lebih baik daripada semalam. Dan pastinya hari ini ilmu yang kita akan kongsikan juga pastinya akan menjadi, kita doakan mudah-mudahan dia menjadi lebih baik daripada semalam. Pemahaman kita ni lebih baik daripada semalam. Segala-galanya kita perlu ada satu yang lebih baik daripada semalam untuk menunjukkan kita ni sentiasa dalam keadaan yang beristiqamah untuk menjadi lebih baik dalam perkara-perkara yang kita lakukan, insya-Allah. Right? Okay. Sebagai manusia kita tak lari daripada juga kesilapan, kesalahan mungkin yang kita lakukan dalam perjalanan tu, tapi kita sentiasa mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Taala. Dan sebenarnya Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang, sentiasa menerima pengampunan. Alright, jadi kita teruskan beristighfar. Alright, jadi kita mulakan dengan istighfar kita 10 kali share. 10 kali share kan, dia share, astagfirullah, share benda Abang Abu ni, share dekat awak punya Facebook, share dekat awak punya group, share dekat mana-mana yang awak rasa macam awak nak share. Tapi setiap kali share, astaghfirullahalazim, ya Allah, mudah-mudahan ni kita share tu, mudah-mudahan ya Allah bawalah nikmat kepada yang mendengar, nikmat kepada yang mendengar dan juga yang menghantar ni, yang share ni. Lepas tu kita share, astaghfirullahalazim, 10 kali astaghfirullahalazim. Jadi 10 share astaghfirullahalazim. Jadi saya pun kena buat. Saya tak boleh mengajar tanpa tak buat. Jadi saya pun kena share juga kan. Jadi saya akan share kejap lagi, saya akan juga share. So kena share lah kan. Kalau tak share mana boleh kan. Kita kena share apa yang kita cakap, kita buat. Alright, so saya pun nak share. Alright, mana ni? Kejap saya cari ni, tengah cari sebab kan. Okay, right, so saya nak share juga. Alright, okay, saya nak share kepada group. Alright, so saya nak share kat group adik-beradik. Saya nak share kat group ni, kat satu ni semua group saya lah, bukan group orang lain. Saya hanya boleh share kat group saya je. Group orang lain saya tak boleh share. Jadi saya share ni semua group-group Abang Abu sendiri. Jadi dia macam tu. Okay, alright, so kita dah share, alhamdulillah. Alright, okay, so apa khabar semua Macam mana puasa so far? Alhamdulillah, kita dah hari ke-15 pejam celik dah 15 hari kita berpuasa
Wow, cepat betul dah bulan Mei ni. Bulan Mei ni dia cepat gila. Dia berjalan dengan begitu pantas sekali, babe. Oh, cepat. Dan kita dah berada di pertengahan Mei dan kita nak masuk pertengahan tahun. Tahun ni dia macam laju sangat, dan tahun ni sebab dia coronavirus, dia lebih kurang 3-4 bulan ni kita macam dalam satu keadaan yang apa ni, kita macam jam sekejap. Everything stop sekejap. Plan kita, apa benda semua ni tersekejap tu dia macam terkedu lah. Dia macam dia macam tu. Tapi apa-apa pun insya-Allah, right, kita akan sambung balik sebab keadaan insya-Allah pastinya akan pulih. Tapi mungkin taklah cepat macam kita anggap kan. Mungkin bila buka je PKP ni tak bermaksud kita dah boleh macam buat macam dulu. Tak, mungkin kita akan mengambil masa untuk menyesuaikan. Alright. So Alhamdulillah, Samsiah binti Abu Hassan, dia cakap Alhamdulillah, so far so good, thank you. Alright, jadi marilah kita macam mulakan hari ni kan. Hari ni kita nak macam mulakan balik sebab topik kita hari ni adalah topik macam mana percaya. Topik sambungan sebenarnya. Kita dah 2-3 hari bincangkan topik ni, dan saya rasa topik ni dia mempunyai banyak ilmu yang kita boleh belajar, banyak ilmu yang kita boleh apply. Jadi semalam Abang Abu suruh anda buat beberapa benda untuk menilai sendiri, betul tak? Menilai sendiri awak ni ada tak kepercayaan boleh kaya tu dengan membuat sesuatu aktiviti yang Abang Abu suruh. Dan pasti yang dah buat tu pasti awak akan rasa teruja, betul? Bagi yang terlepas malam, awak boleh pergi ke YouTube Abang Abu untuk mula dengar balik dan check balik, sebab semua yang saya buat dekat Facebook ni akan saya rakamkan di YouTube. Jadi mungkin kita tak akan dapat jumpa di Facebook selepas satu hari, tapi awak masih boleh dapat di YouTube. So saya akan letakkan link di YouTube di sini insya-Allah, right? So satu kaedah untuk saya pun belajar kan, kita nak menggunakan pelbagai media masa ni dalam zaman ni kan. So saya kena macam tahu benda-benda ni. Jadi hari ni saya sebenarnya tak bersiaran live dekat IG sebabnya saya rasa lebih baik saya macam fokus pada satu sambil saya belajar, dan mungkin saya sediakan satu lagi platform untuk IG. Satu lagi platform untuk IG, mungkin saya akan ada sembang santai dengan orang IG ke, saya tak tahu apa yang saya nak buat, tapi mungkin saya akan buat benda yang berlainan supaya tak mengganggu. Jadi saya boleh dapat memberikan perhatian pada anda. Alright. Nanti kalau kesian saya kat sini saya tak dapat memberikan sepenuhnya. Saya nak apa yang saya sampaikan ni sampai, alright, dekat sana, alright. So kita ada di luar, alright. Okay, dia ni kalau dia datang mesti saya kena sebab dia memang suka benda ni. Dia kena tepuk. Datang je dia nak tepuk. Jadi kita bagi jugalah dia semangat untuk dia berada di sini. Terima kasih kerana datang, insya-Allah. Alright, dan teruskan untuk kita beristighfar, astaghfirullah, sambil astaghfirullah kita sambil pass, kita share dengan member-member kita dan sebagainya, dan terus tekan love, alright. Sebab Abang Abu nak setiap hari ni kalau boleh saya nak nampak 1000. Macam semalam kan 1000 lebih, hari semalam 1000 lebih love je kan. Jadi macam rasa macam okay, alright, okay, I'm getting the energy kan. So macam tu lah insya-Allah, alright. So hari ni hari Jumaat, walaupun kita tak adalah macam saya masih dalam macam kita masih mendoakan Ustaz Ismail Kamus ni, right. Mudah-mudahan akan diberikan Allah SWT tempat yang sangat terbaik bersama dengan para siddiqin dan syuhada kat sana insya-Allah. Tak dapatlah kita nak menziarah sebab lockdown dan sebagainya ni tapi sentiasa doa kita ni masih sampai kepada Ustaz insya-Allah, masih sampai kepada beliau. Mudah-mudahan beliau dapat merasai segala penat lelah beliau berdakwah dalam masa beliau masih ada kat dunia ni. Dia banyak berdakwah. Jadi inilah hasil dia mungkin daripada dakwah itulah yang kita tengok Facebook hari ni dibanjiri oleh semua saya tengok Facebook saya, dia punya feed tu kan, semua orang memang macam dia macam inilah yang kita nak kan. Bila kita mati, boleh tak kita dapat benda-benda macam tu kan. So benda-benda macam tu lah yang sebenarnya kita nak kan. Orang masih mendoakan kita, orang masih ingat kita, orang masih ingat apa yang kita lakukan dan sebagainya Jadi itulah maksudnya bila kita mati tu, itulah mati. Dan apa yang berlaku pada Ustaz lah hari Jumaat maksudnya di hari Jumaat, awal pagi Jumaat tu dia dekat dengan malam Jumaat dan pagi Jumaat tau. Oh dahsyat kan. So something yang teruja lah untuk Abang Abu sendiri sebab
kita ni tahu kita ni macam mana kematian kita tak tahu Jadi itulah yang kita nak husnul khatimah, kita nak mati dalam keadaan yang sangat best Mungkin kita ni jahat, kita ni mungkin ada kesilapan, tapi jangan sekalipun kita melepaskan apa kata orang tu, permintaan dan doa kepada Allah. Mungkin kita ni yang belum bersih lagi, kita ni mungkin ada kesilapan, mungkin ada juga kekotoran dalam jiwa, tapi itu tak semestinya menjadikan kita jauh daripada Allah. Sebaliknya kita rapat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik, kan. Jadi jangan sebab kita ni mungkin ada kadang-kadang kita rasa macam aku ni jahat juga kan, aku ni apalah aku ni kan, tapi itu tak semestinya menjadikan kita jauh. Sebaliknya itu sepatutnya menjadikan kita lebih dekat pada Allah. So at least ada perasaan macam tu. Bila ada perasaan macam tu, maksudnya Allah masih lagi menyayangi kita. Jangan lepaskan harapan atau lepaskan benda-benda macam jangan berputus asa dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah yang Abang Abu nak just bagi sedikit tadi Alright, okay. Jadi sekarang ada tak soalan seperti mana macam Abang Abu biasa start dengan soalan, sebab soalan adalah makanan minda untuk Abang Abu, right? So bila orang tanya, saya akan jawab. Jadi itulah yang akan jadikan saya best, alright? Saya okay, sebab esok saya ada program kan, jadi orang dah banyak minta macam-macam ni, sebab Alhamdulillah sejak COVID ni Abang pun dah jadi macam banyak buat program online kan, banyak online. Jadi dia lebih kurang sibuk, dia sama macam dulu, tapi sekarang dia lebih online. Maksudnya dulu sibuk, kita bergerak ke sana, bergerak ke sini, duduk je dan kita masih sibuk. Jadi itulah yang saya dapat, dan Alhamdulillah kita masih dapat memberikan apa yang kita nak. Maksudnya saya dapat membuat apa yang saya suka. Saya suka apa tu, saya masih dapat buat dalam masa COVID ni, dengan lebih banyak lagi, dengan lebih ramai lagi yang saya dapat actually bantu, insyaAllah, right? Berkongsi pengalaman berkongsi pengalaman dan ilmu. Dan jangan stop, tekan cepat, tekan. Kasih love tu banyak. Dia macam jadi smart. Alright, saya nak start dengan soalan dulu. Siapa yang ada soalan nak tanya apa saja pasal kewangan, pasal topik yang kita bincang semalam, kalau awak datang semalam tu bincang, alright, dengan mana-mana kan. Ni ada so tak ada hal ada yang tanya kan macam-macam. Okay, nak pakai Zoom untuk program diorang, insyaAllah boleh. Alright, jadi saya nak start dengan soalan. Siapa boleh tanya satu soalan yang boleh menjadikan kepala otak saya ni dia macam tu, energy. Ada tak soalan-soalan yang boleh buat macam saya, energy saya naik? Tolong tanya sekarang juga tanya, alright? Dan terus tekan love tu sampai dia melebihi 100, 200, 300 dan terus. Jadi sekali dengar, tekan, lepas tu share. Astaghfirullahalazim. Macam tu, right? Okay, jadi saya nak just berikan tepukan untuk saya dulu. Okay, untuk saya dapatkan semangat balik, insyaAllah, right? Okay, dah ada. Kak Syikin dah tanya soalan. How do you overcome your uneasy feelings? Orang Melayu kata perasaan gundah gulana. Okay. I think benda tu istighfar juga. Kalau kita rasa macam tak tenteram, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa ya Allah aku rasa macam tak sedap ni? Astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar tu satu. Kedua, cuba bersedekah. Sometimes bila kita bersedekah dan kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat sedekah ni engkau hilangkanlah sifat gundah gulana ni. Kan, gundah gulana Kak dahsyat kan ni, cikgu bahasa Melayu ke apa? So, gundah gulana. Alright, so uneasy feeling kan. Jadi satu, istighfar. Istighfar ni very good. Untuk kita macam menenangkan diri kita. Alright, berzikir, zikrullah. Alright, berzikir. Zikir ni dia bagi kita macam satu ketenangan. Alright, nak bila kita dalam perasaan yang macam ni, kita gunakan zikir yang menyebut nama Allah, Asmaul Husna tu kan. Kita ambil satu asma Allah yang memberikan, yang maha suci, yang maha yang supaya kita ni dapat kesucian. Jadi insyaAllah benda tu akan menjadikan kita lebih tenang. Tu antara benda yang Abang Abu buat. Jadi saya bagi tahu. Satu, of course, bersedekah. Rasa tak sedap hati, cuba bersedekah. Kalau tak, sekarang mungkin tak dapat, tapi boleh je kalau nak online ke apa ke, gerbak-gerbuk macam tu. Dan juga kadang-kadang benda tu kalau teruk sangat kan, kalau teruk sangat, istighfar dah ni apa ni, pergi ambil sembahyang 2 rakaat, minta Allah macam tenangkan hati, right? Dan juga amalan baca Quran tu sebenarnya bagus.
sebenarnya bagus. Dia akan menjadikan kita lebih tenang, alright, dan stuff like that. Itu yang saya like mungkin boleh bagi tahulah. Mungkin yang lain kat sini pun boleh je bagi ya, komen-komen. Altech boleh bantu bisnes. Altech boleh bantu bisnes. Okey, boleh lah, boleh bang. Boleh bantu. Okey, macam mana bangku? Muhammad Azrin Jamaluddin, soalan yang cantik. Tapi ni bahagian apa tau bang? Berniaga bertahun-tahun tapi untung tak nampak. Macam mana Abang Abu? So ini sebab Abang Abu buat topik bisnes. Kan ada topik bisnes. Alright, tengah hari 2.30 tu biasanya topik bisnes. Kita cerita macam mana, kenapa, apa benda Allah ni semua. Kan? Kalau you nak tahu juga Azrin, saya punya www.abangabu.com, saya ada buat satu macam Zoom strategy session tau, 20 minit awak berbual dengan Abang Abu untuk awak nak tengok apa sebab benda macam ni. Jadi saya akan bagi awak clarity kat situ, dan bila awak dapat clarity dan baru awak nampak oh macam ni kan. Sebab kadang-kadang bila perniagaan ni dia perlu faham benda-benda kewangan ni. So you need to understand the financial. Sebab language, bahasa perniagaan adalah accounts. Bahasa perniagaan adalah numbers. Numbers ni adalah language of the business. Kalau you faham business awak kenapa tak untung, kena faham dia punya numbers. Mungkin sebab kita tak ada numbers. Macam tu Alright, salam Sifu Rashidah Ramli, right, dia cakap salam. Boleh So yang tu you boleh, right? Sebab biasanya keuntungan tak nampak sebab kita tak kira kos secara betul. Kita tak kira banyak kos, kita just like main agak je. Ada benda-benda kos-kos yang tersembunyi. Kita mungkin beli barang ni RM10, jual dengan RM20. So kita rasa dapat untung RM10, betul? Sebenarnya mungkin tak, sebab bila beli RM10 tapi ada kos lain. Kita mungkin buat stiker, kita bongkos, kita buang masa untuk kita nak hantar dan sebagainya, yang sebenarnya menjadikan kos yang selalunya orang kita ni tak buat. Tapi then kos-kos yang tetap mungkin lebih tinggi. Contohnya sewa, like kos kereta dan sebagainya mungkin tinggi, yang menyebabkan kita punya keuntungan tak dapat, margin kita tak dapat mengawal. Jadi benda-benda ni sebenarnya Abang Abu share dalam bisnes saya, bisnes segmen yang selalunya berlaku pada 2.5. Alright, so kalau free 2.5 awak ikuti Abang Abu, insyaAllah. Alright, kalau nak join sekali dengan harga RM97 je untuk awak ni, ada special untuk saya dah fikir macam 3 bulan aku nak kasih korang special je, like yang dah join lah, RM97 je masuk benda tu. Untuk awak setiap hari ada benda awak belajar. Setiap hari tau. Dia bukan setiap minggu tau. Setiap hari awak belajar something. For the next 3 months, mungkin insyaAllah Allah bagi saya ilham baru sampai setahun, saya tak tahu. So you take that opportunity, right? Tu membantu insyaAllah. Sedekah kat NGO Dirah kat Cikin. Dia dah minta sedekah dekat NGO dia orang. Banyak tips dibagi, alhamdulillah, terima kasih. Join business challenge guys, pukul 2. Nampak tu Nas Yaakob dah ajak dah 2.30 Zoom room terus. So you akan belajar banyak. Hari ini saya bawa seorang yang akan bagi awak satu mind programming yang dahsyat, alright, yang very nice. So you don't want to miss all this, like, jadi saya ambil peluang tu, right? Boleh bang Mungkin ada orang cakap lah, Abang Abu ni asyik promote benda. Tak, itu cara saya boleh ngajar. Betul tak? Saya kat sini, saya boleh bagi info dan saya boleh bagi. Tapi kalau saya nak mengajar, nak membimbing, saya perlu ada satu environment yang saya boleh bimbing. Sebab tu je saya cakap, nak belajar benda ni, awak kena attend benda ni, Zoom benda ni, like belajar. Jadi baru kita dapat lengkap tau. Kalau tak, sebab dia ada dalam belajar ni ada adab belajar. Dia bukan adab berguru, adab belajar. Adab menuntut ilmu. Dia adab menuntut ilmu ni adalah, like kita kena buat satu persediaan untuk kita dapatkan ilmu tu. Nampak? So macam ni mungkin ada di antara kita tak really fokus. Kan awak datang mungkin dengar orang share, datang dengar, lepas tu mungkin awak ada benda lain dan awak not really like here to learn something. Nampak tak? Tapi adab guru ni orang akan duduk, orang akan mula ada nota, mula dengar, dia ada environment, dia dah tahu time okay, 9 hingga 10 aku memang nak belajar something pasal kewangan. Alright, so dia akan lebih duduk, lebih fokus, dia akan mula mengambil, dia nampak saya, dia akan ada, mungkin dia ada soalan, dia akan tanya soalan, dia akan type, dan ini akan menjadikan orang yang mempunyai adab menuntut ilmu ni, dia punya ilmu tu ada barakah. Ilmu dia ada barakah dan dia dapat melihat kesan daripada ilmu tu. Dia akan mula menjadi lebih baik daripada sebelum ni dalam ilmu yang dia belajar tu. Jadi itu sebab dalam belajar ni, menuntut ilmu ni, dia ada adab dia.
Alright, sebab tu saya cakap ini adalah information. Abang Abu bagi information, bagi dan mungkin ada juga yang boleh dapat kesan daripada benda ni, tapi untuk saya membimbing, saya tak boleh macam ni. Saya tak boleh macam ni. Dia bukan, sebab kita mengajar ada adab. Orang yang mengajar ni pun kena ada adab. Faham tak? Dia bukan orang yang menutup je. Orang menuntut dia satu, tapi orang yang mengajar ni pun dia ada adab dia. Bila nak mengajar sesuatu, dia ada adab dia. Jadi macam hari ni sebenarnya Abang Abu, sebab tu saya cakap saya bukan mengajar kat sini. Saya berkongsi saya punya pengalaman dan sebagainya. Bukan saya mengajar. Sebab bila mengajar saya perlukan satu adab yang betul. Maksudnya saya perlu hendak betul-betul pastikan. Sebab tu bila saya ni pun saya rasa macam saya tak betul, sebab tu saya tak buat IG. Saya fikir-fikir saya ni macam, sebab saya nak berkongsi ilmu tapi macam saya tak beradab, sebab saya tak bagi fokus kat dia orang kan. Jadi saya rasa bersalah dalam saya nak mengajar. Jadi dalam mengajar saya kena juga pastikan saya mengikut adab nak mengajar. Sebab tu bila benda macam abang tanya tadi kan, saya cakap okey, ini nak adab belajar bisnes, adab dia macam ni. Kat sini dekat Zoom tu kita dapat betul-betul fokus, kita dapat belajar, kita dapat soal. Jadi saya dapat berikan yang terbaik. Itu adalah satu benda yang ini. Lepas tu saya kena macam, bila saya beradab dalam mengajar, saya dapat ilham daripada Allah SWT. Kan, bila kita beradab kan, maksudnya kita bersedia, ya Allah, aku berniat, aku nak mengajar, aku nak berikan kebaikan kepada mereka ni. Lepas tu saya duduk, lepas tu saya tahu yang menuntut ilmu pun dia ada adab pula kan. Dia datang, dia duduk, dia dah ada pen, dia dah ni, dia dengar. Jadi sama-sama kita masing-masing bila kita beradab, barulah ilmu tu ada barakah. Kan? Jadi hari ini yang ni dia bukan macam ilmu yang saya nak mengajar, tapi ilmu yang saya nak berkongsi kan. Berkongsi supaya awak dapat something daripada Abang Abu. Tapi bila nak belajar, kita ada dia punya benda dia, bimbingan dia yang betul, apa nak kena buat, kena buat. Jadi kita dapat follow up, sebab kita tahu kan. Macam ni saya tak dapat follow up awak. Saya tak tahu berapa ramai yang sebenarnya macam hari-hari tengok saya, hari-hari dengar. Saya tak dapat bantu dan saya tak pernah macam tanya balik apa dah buat ke kerja dan sebagainya. Tak ada. Jadi kat sini saya tak dapat menunjukkan adab mengajar saya. Jadi ini adalah satu benda yang saya berkongsi supaya oleh boleh dapat. Tapi bila nak saya mengajar, maka kita perlu ada satu, saya kena beradab bila mengajar. Clear tak? Sama juga orang yang menuntut. Dia kena ada adab dalam. Jadi sama-sama barulah ilmu tu dia ada power dia. Kalau tak, memang tak power. Waalaikumsalam. Alright, lebih fokus apa ni? Dira Azman dia cakap lebih fokus dalam Zoom room. Nampak? Alright. So, Assalamualaikum AA. Jadi, soalan kita dah tanya dan saya nampak hari ni macam love saya kurang. Saya nak semua yang ada kat sini berapa orang ni? Dalam 29,000 orang. 29,000 orang. Takkanlah aku 100 je love. Kan aku nak banyak love. banyak love. Jadi aku macam I rasa I get and then I can give more and more and more. Alright. Okay. So teruskan tekan sambil dengar, sambil menulis, sambil dengar, sambil menulis tu awak buat benda tu, right? Okay. Dan sekarang Abang Abu sebenarnya nak sambung yang semalam kan, saya percaya, alright. Okay. Dan yang ni saya nak macam kita nak teruskan sambungan yang keempat, alright. Percaya dia benda yang saya tulis kat atas ni, percaya boleh kaya. So ini ramai orang dia macam dia kurang jelas tau. Dia macam apa sebenarnya topik ni? Sebenarnya topik ni hanya nak menunjukkan sama ada kita ni ada tak satu sifat atau keyakinan dalam diri kita yang sebenarnya boleh kaya. Jadi 2 hari yang lepas Abang Abu banyak bagi anda yang betul-betul ikut Abang Abu semalam. Alright, dia dengar siapa yang buat apa yang Abang Abu suruh, siapa yang buat. Boleh tak korang macam komen, buat ke tak buat apa yang Abang Abu suruh? Cuba awak komen bila awak buat apa yang awak dapat. Alright, kadang-kadang kita ni macam tak fokus dalam satu benda. Bila kita tak fokus, kita takkan dapat apa-apa. Sebab tu saya bagi lagi benda untuk awak buat. Sebab tu saya kurangkan pula macam kalau tengok hari yang pertama, hari kedua saya bagi banyak kan, pop. Tapi saya nampak macam benda tu macam just information yang masuk, lepas tu dia keluar balik. Besok dah tak ada. Besok datang sama. Jadi saya tak nak. Jadi saya cakap okay, satu tak apalah, walaupun satu kita belajar, kita buat. Satu kita belajar, kita buat. Kalau satu hari satu kita belajar dan kita buat, maksudnya amalan kita luar biasa. Dan pasti awak akan dapat melihat sesuatu yang sangat-sangat terbaik. Faham ke faham ya? Jadi itu yang sebenarnya Abang Bu nak. Jadi saya nak anda sekarang tolong saya untuk komen. Jangan tak komen. Semua macam tak nak komen, tak nak apa. Semua khusyuk dengar. Dia tengah apa yang Abang Bu the next. Alright, okay. Alright, tak ada nak jawab ke apa? Cuba jawab. Siapa yang okey? Ni untuk orang yang macam mana aku nak bagi hadiah ni Ni hadiah
Okay, hadiah untuk petang ni. Siapa yang actually like macam boleh jawab soalan Abang Abu, alright, yang semalam apa kita buat tu, alright, apa yang semalam Abang Abu cerita? Apa Abang Abu cerita semalam? Sebelum saya nak sambung hari ni. Kan, apa saya cerita semalam? Boleh tak komen satu benda yang awak buat semalam? Ada tak awak buat satu benda yang Abang Abu buat? Abang Abu suruh awak buat. Siapalah, tak kisah siapa. Ada tak benda yang awak buat dan awak rasa aku buat benda ni jadi macam aku rasa lain? Ada tak macam tu? Ada ke tak ada ni? Hello, ada ke tak ada? Sebab saya ni tak tahu. Kadang-kadang kalau saya tak tengok, error, la ilaha illallah, dia ada error lah. Hello, ada ke tak ada? Sebab saya ni tak tahu. Kan, saya kena tengok. Kan kadang-kadang ada error kat situ. Jadi aku shock sendiri pula bual kat sini. Ke? Betul ke? Hello, aku check. Kan aku dah agak dah. Ada. Hello, ada. Okay, I tak tahu no. Are you guys like awake? Are you like sleeping? Are you there? Can I have some comments or some love, some likes, some emojis, so that I know that people are with me listening? Sebab saya nak dah masuk ni topik yang hari ni. Saya dah nak masuk, tapi saya nak macam ada respons. Kalau tak ada respons, saya macam is there something like I can feel as if like something is not right with internet. Hello. Alright, okay. So saya nampak sikit kat sini. Salam Junaida Ahmad Isa. Alright, salam. Waalaikumsalam kak. Alright, okay. So well, let's just move forward. Alright, move forward. Sebab saya tak nak macam like sebab kadang-kadang satu benda tu kita macam kupas lama sangat. Macam semalam kan, baru dua kita kupas, lama juga kan. Tapi benda tu very powerful. Sebab bila kita kupas dalam-dalam, baru kita nampak kesan dia. Kalau kita cakap sekali, okay, contohnya, kita kena senyum. Kita cakap macam itu, kita tak dapat the full. Tapi bila kita cakap, kenapa perlu senyum? Apa khasiat senyum? Apa benda berlaku scientifically? Apa Nabi cakap? Kenapa dia jadi sunnah? Kenapa bila senyum ada banyak benda berlaku dalam badan kita? Jadi bila orang tahu, baru dia nak senyum. Kalau tak, dia tak senyum. Alright. Salam bro. Alright, okay. Salam bro. Alif Nur Iskandar. Salam bro. Waalaikumsalam brother. Alright. So sekarang saya nak just like tanya satu soalan untuk nak kita tahu anda ni yakin tak? Percaya tak boleh kaya, right? InsyaAllah. Saya sudah praktiskan bila saya okay, akak ni nak share. InsyaAllah saya sudah praktiskan. Bila saya keluarkan duit, saya sertakan dengan rasa gembira dan semoga Allah membalas dengan lebih kebaikan. Bagus kak. Tahniah kak. So you need to like feel. Mungkin pada permulaan tu dia rasa macam tak best. Kan, pada permulaan macam tak rasa tak macam belum lagi kan. Tapi bila akak dah buat dan buat, akak akan rasa gembira. Setiap kali keluar gembira. Setiap kali keluar tak kira lah untuk apa saja. Very good. So bila akak dah ada benda tu, sebenarnya akak dah ada satu kepercayaan dalam diri yang sebenarnya akak boleh kaya. Kan, dalaman tau, subconsciously you dah actually building your subconscious mind to believe that you can be rich. Very powerful lah. Alright, thank you, I love that. Alright, okay. So sekarang pula hari ni saya nak tanya, alright, satu benda yang ni saya tulis malam, saya tulis kat ni. Okay, saya tulis kan, ada tak awak ni, perasaan awak ni bila macam sentiasa macam awak ada perasaan macam cukup lah, semua ni cukup lah, Alhamdulillah. Dia macam tak pernah awak ada rasa macam ni tak cukup. Dia macam mana awak nak cakap dia macam rasa cukup. Kan, ada tak atau mesti macam ada rasa tak cukup? Awak ni sentiasa macam rasa cukup tak? Awak cakap orang cukup, Alhamdulillah, semuanya cukup. Dengan penuh cukup, Alhamdulillah, semua cukup ni, Alhamdulillah, semua cukup. Ada macam tu tak tahu? Ataupun ada perasaan macam tak cukup ni, aduh, macam mana ni like, macam mana? Ada tak? Sebab saya nak just like explore benda-benda ni. Sebab ramai orang tak faham sebenarnya kepercayaan dalam diri kita adalah disebabkan diri kita sendiri. Right? Pertuturan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kita punya perhubungan kita, semua ni menyebabkan kita menghilang kita punya percaya tu. Right? Percaya boleh kaya tu. Dia benda ni tak nampak. Dia macam percaya boleh kaya ni, kita tak nampak. Dia hanya boleh rasa. Kan, awak hanya boleh rasa, awak tak boleh nampak tau percaya boleh kaya. Macam mana nak nampak percaya boleh kaya? Tak boleh, tapi awak boleh rasa. Sebab tu saya nak awak ada tak rasa. Okey kak,
Kak Junainah ni dia cakap, okay, insyaAllah bersyukur dengan apa yang ada, alright. So dia bersyukur dengan apa yang ada, dengan awak cukup lain. Alright, saya nak just clearkan benda ni sebab kadang-kadang yes, cukuplah dengan apa yang ada, aku bersyukur dengan. Itu tak menunjukkan awak ni betul-betul cukup. Saya nak macam dia rasa tu, dia macam dia rasa cukup, alhamdulillah cukup ni. Dia macam tu. Bukan cukuplah dengan apa yang ada, like tak. Itu tak kuat. Itu tak kuat. Maksudnya bersyukur sebab selalu rasa cukup. Yes, kan moneta alhamdulillah semua cukup. Best. Kan? Alright, siapa tu ni? Mazli dia cakap alhamdulillah semua cukup. Bersyukur sebab selalu rasa cukup. Alright. So you kena rasa tu kan, cukup alhamdulillah. Jadi you kan rasa macam cukup sangat. So itu bila you ada perasaan macam itu, you tak ada rasa macam tak cukup ataupun you rasa alah cukup apa dengan apa. Padahal dalam hati nak lagi, banyak lagi kan. Ada nak lagi, kalau ada tu kan lagi best, kalau ada ni kan lagi best. Itu sebenarnya belum. Tapi walaupun awak ada sikit je tapi awak rasa cukup. Awak rasa macam best, cukup alhamdulillah ya Allah best. Itu kalau itu ada dalam hidup, dalam diri awak, maksudnya awak sudah ada like kepercayaan yang boleh kaya. Ini adalah sebenarnya yang akan menjadikan semua diri kita ni dapat menarik dengan cepat, dengan senang, dengan mudah. Semalam saya dah ajar juga cara kita beri salam pada rezeki. Kan pagi-pagi buat tak? Pagi-pagi senyum dan bagi salam tak? Assalamualaikum ya Razak, datanglah kepada aku ni ya Allah. Ada tak? Kan? Buat. Alright, bagus Kak Asna dia cakap. Senyum menjemput rezeki, sentiasa bersyukur, Allah tambah lagi rezeki. Alright, alhamdulillah saya rasa cukup. Very good. Okay, saya cuba mengimbau bagaimana ibu saya bila dia terima duit, dia cium duit tu, dan kita boleh nampak kegembiraan apabila dia menerima duit. Sama ada banyak atau sikit. Mungkin budaya begini kita rasa tak relevan, and now perlu diulang kembali. Dia bukan tak relevan Kak. Memang benda tu is like, memang itulah yang sepatutnya. Dan dia tak boleh cakap Quran tak relevan hari ni. Kalau kita baca Quran kan, kita rasa macam ada orang dia cakap tak relevan, tapi bila you baca betul-betul, ya Allah, dia bukan relevan saja, dia tunjuk yang depan lagi. Lagi depan dia tunjuk. Lagi ke depan, lagi benda yang di depan tu lagi dia tunjuk. Jadi itu menunjukkan betapa benda-benda yang dilakukan mungkin oleh orang-orang dahulu tu, dia ada relevan dia. Cuma kita tak nak ambil tahu apa sebenarnya. Kenapa dia rasa macam tu? Kenapa dia orang buat macam tu? Tapi kita taklah suruh dapat kita nak gini-gini. Tak, tapi perasaan. Sebab kenapa dia buat gini-gini, dia cium-cium tu, sebab perasaan tu. Kan? Sebenarnya dia rasa gembira. Itu yang kita nak. Tapi hari ni kalau kita bagi, kita dapat, kita rasa tak gembira sebab macam tak cukup kan. So itu yang saya nak tanya, bila awak ni ada tak perasaan cukup? Kalau tak ada perasaan tu, maksudnya awak belum ada kepercayaan boleh kaya. Sebab tu awak kena ada benda tu. Alright, ilmu yang sharing Abang Abu ni awak kena faham sikit. Kadang-kadang orang sekali datang dia dengar Abang Abu, dia rasa apa benda lah dia ni kan, berbual entah apa benda kan. Tapi kalau dah ikut Abang Abu, dah kenal Abang Abu, awak akan faham. Sebenarnya ada benda yang Abang Abu suruh nak anda fahamkan, supaya bila awak dapat benda tu, itu dia. Memang you are on track, brothers and sisters. Right? Okay. Saya syukur pendapatan yang ada. Tiba-tiba datang lagi pelanggan nak tempah baju. Alhamdulillah. Nampak tu? Ini the proof of Allah cakap, bila engkau syukur, aku tambahkan lagi. Engkau syukur dengan apa yang aku bagi ni, aku tambahkan lagi bagi orang-orang yang benar-benar bersyukur. Macam ni kan, akan ni dia syukur tu, alhamdulillah dapat jahitan bestnya, okay, terima kasih Allah dapat. Dia dah syukur, alih-alih ada tempahan lagi. Apa sebenarnya benda ni? Apa sebenarnya benda ni? Menunjukkan kegembiraan tadi adalah yang ikhlas sangat. Dia akak tadi kan, akak Rosmawati ni, dia syukur sangat. Dia rasa macam, ya Allah, dapat job ni, dia syukur. Kesyukuran tu ikhlas sangat. Dan apabila ikhlas ni, Allah tambahkan lagi. Kau ni memang betul-betul bersyukur Okey, aku tambahkan lagi. Dapat tempah lagi baju. Kan? Nampak? Jadi ini adalah rahsia yang kadang-kadang bila dah dapat rasa, Kak Rosma, bila akak dah dapat rasa kan, dan benda tu akan jadi real. Sebab tu bila kita bersedekah, kita dapat rasa kita nak sedekah lagi banyak. Kita bagi infak, kita rasa kita nak lagi banyak kita bagi infak. Kan? Sebab benda tu adalah rasa. Hidup ni adalah rasa. Dia tak logik tak boleh. Kan logik dia cakap okey, bersyukur dapat, kita baca kan. Dia tak kena dengan bila kita dapat benda tu. Sebab tu Abang Abu nak anda mula rasa benda tu. Clear Very good. Kita cari apa ni Kak? Kita cari barakah dalam cari rezeki. Bila barakah semuanya akan rasa cukup. Betul? Alright, bagus. Subhanallah dia cakap. Alright ni, bersyukur Allah akan tambah rezeki lagi. Yes,
Itu yang abang cakap tadi dengan akak tadi kan. Dia bersyukur, dia ikhlas tau. Dia tengah duduk kan, alih-alih dapat tempahan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur ya Allah aku dapat kan. Nampak ikhlas tau. Dia ikhlas sangat. Right, bila dia ikhlas Allah tambahkan lagi. Sebab syukur tu dia rasa cukup tu. Allahu akbar. Rasa cukup lah. Ya Allah, bestnya cukup. Ya Allah, kau bagi aku kan. Ikhlas pula tu. Bila ikhlas lain. Kau akan dapat je. Kau pun macam kan. So bukan cuba, kita kena praktikkan benda tu. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda-benda macam tu. Kita cakap biasa je, Allah, aku kontrak dengan ni, aku dapat lah 4,000, 5,000, 10,000 kan, aku dapat. So bila kita tak ada rasa bersyukur dengan apa yang kita dapat tu, sebab kita rasa benda tu normal kan. So itu yang menjadikan kadang-kadang orang tu dia struggle after some time kan. Dia tak bersyukur. Bila dapat tu dia tak memberi pula tu. Lagilah tu. Okay, anyway, kita teruskan bersyukur dengan Allah tambahkan rezeki. Sebab saya nak just kupas benda tu supaya saya nak awak faham benda tu. Cara explain tu menunjukkan action perasaan kita kena lebih deskriptif, demonstratif dalam menunjukkan kesyukuran kita bila dapat mendasi. Okey, tak. Saya tu, benda tu bila rasa ni dia memang ekspresi kak. Rasa ni you tak boleh sembunyikan. Rasa ni dia ekspresi, tak nampak dekat perbuatan, dia nampak kat muka. Dia nampak kat muka kan. Kalau kita sedih, nampak kat muka. Perasaan sedih, nampak kat muka. Perasaan gembira, nampak kat muka. Perasaan excited, perasaan takut. Semua perasaan ni dia akan menunjukkan satu action. Clear tak? Tak ada orang yang gembira dia macam asal gembira. Ada macam tu? Ada tak orang gembira? Dia tak ada emosi. Ada? Tak ada. Tak ada. Orang marah ada tak? Marah. Dia marah macam tu. Ada. Nampak? So, setiap feeling ni, setiap perasaan ni adalah satu yang dia akan, dia akan keluarkan some kind of like action, some kind of like feelings ni dia hidup. Feeling ni dia hidup. Feeling ni bukan mati, feeling ni dia hidup. Jadi benda tu lah yang kita abang-abang cerita tadi, right? So, bukan kita nak kena, tak. Dia feeling dia akan natural. Kita tak payah buat-buat. Benda tu dia natural. Jadi, saya nak you just like go through benda tu. Adakah, like anda ni, bila awak rasa cukup tu, bila dapat sesuatu awak rasa cukup sangat, awak rasa macam wow, Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kita ada banyak lagi, mungkin dapat 1,000, tapi kita mungkin perbelanjaan kita 2,000. Tapi ada tak bila kita dapat 1,000 tu, kita rasa Allah cukupnya, dapat, rasa tak? Itu penting. Kalau kau tak ada benda tu, memang very difficult. Memang. Kan aku dah geram. Kenapa aku geram, kau tahu tak? Aku punya love tak banyak. Aku punya love hari ni tak banyak, share pun tak banyak. Right, you kena astaghfirullahalazim banyak kali ni. Astaghfirullahalazim share satu. Astaghfirullahalazim share satu. Keep on. Alright, setiap orang share je biar abang rasa macam wow. Macam tu. Alright, clear? Boleh love pun dah berhenti dekat 186 je. Semalam 1,000 lebih. Kan? Alright, kat sini apa ni? Jadi abang pun tak ikhlas ni. Ajar. Kita orang tak letak love, tak ikhlas ke? Like tak ikhlas ke? Tak, insyaAllah. Tak, ini bukan tak ikhlas. Ini macam Mela adab menuntut dengan adab mengajar ni kan. So bila mengajar ni, guru-guru ni ada juga dia punya keinginan dia. Kan, dia nak rasa dihargai, dia nak rasa, itu keinginan yang kita tak boleh nak juga. Jadi tapi bila mengajar tu, kita tak perlu nak mengharapkan benda tu. Kita tak boleh mengharapkan. Tapi itu adalah satu benda yang akan menjadikan guru tu rasa lebih gembira. So bila dia rasa lebih gembira ni, dia akan jadi macam lagi best. Clear tak? Dia jadi lagi macam gembira. Nampak? Itu je. Dia bukan mengharapkan benda tu. Tak. Tapi itu akan menggembirakan. Ramai juga yang actually like aku ni. Ramai juga yang aku ni macam love aku ni. Dia macam tu. Boleh Alright. So, adakah kita boleh rasa tu dalam setiap sesuatu dalam hidup, bukan saja? Of course. Kewangan bukan, kewangan ni adalah satu tool je. Jangan jadikan kewangan yang menjadikan kita gembira. Kewangan menjadikan kita sedih. Tak. Itu adalah kena datang daripada dalam. You ada duit, you tak ada duit, you gembira. Sebab gembira tu bukan berlandaskan ataupun disebabkan sesuatu. Faham tak? Jangan jadikan diri kita ni gembira disebabkan sesuatu. Gembira kerana kita ni datang. Kegembiraan tu adalah datang daripada dalam diri kita. Dan kegembiraan ni, ya Allah suka kegembiraan. Allah suka hamba dia yang gembira dalam jiwanya. Alright, jadi kita perlu mendidik itu yang perlu kita didik. Bukan duit. Jangan sebab dapat duit gembira, tak ada duit kita sedih. Itu maksudnya kita tak ada lagi
percaya boleh kaya. Kalau awak ni kan ada duit awak gembira, tak ada duit awak sedih, that means awak percaya awak tak ada kepercayaan boleh kaya. Percaya boleh kaya dalam diri awak ni tak kuat. Clear tak? Clear So maksudnya awak tak boleh rasa macam tu. Bukan duit yang menyebabkan awak gembira atau tidak. Jangan jadikan duit tu alasan. Tapi sebenarnya kita boleh mendidik jiwa kita sentiasa dalam keadaan gembira, kerana Allah yang memberikan kegembiraan tu. Allah yang memberikan kegembiraan dalam jiwa. Jadi orang yang jiwa dia ni, aku ni macam dahsyat pula kan. Tapi macam bila kita ni kan, kita dah macam orang yang tahu pasal dunia ni, dah tahu sangat pasal dunia ni, dia gembira. Dia akan ada gembira. Dia tak tertipu dengan fitnah dunia. Dia tak tergoda dengan fitnah dunia. Jadi dia gembira. Ada tak ada dia gembira. Sebab kegembiraan dia adalah gembira yang betul-betul loh. Dia kegembiraan yang datangnya daripada jiwa, bukan datangnya daripada asbab-asbab ni. Yelah, memang kita boleh gembira, tapi bukan maksud saya itu yang menyebab. Tak ada tu pun aku gembira. Tak dapat ni pun aku gembira. Dapat ni pun insya-Allah aku gembira. Jadi kita ni kena adakan kegembiraan daripada dalam, bukan hanya daripada kewangan. Boleh Saya harap akak faham benda tu. Okey ni, muka mesti senyum, syukur. Alhamdulillah kita masih hidup. Tulis akak berdaung. Rasanya kena praktis to show feeling kesyukuran untuk jadi habit. Yes. Kak, you have to dia macam anchoring. Bila you buat something, you anchor benda tu, dia jadi macam automatic. Dia jadi automatic. Jadi your vibration tu dah faham. Your vibration ni, satu sel tubuh badan dia faham awak sedang generate some kind kegembiraan, dan benda ni akan vibrate. Dia akan sampai pada orang lain. Kalau ada orang kat situ, dia boleh rasa kita punya macam vibration tu sampai. Sebab apa? Dia datang daripada jiwa yang real. Kan, dia bukan buat olo-olo tau. Dia real. Bila benda tu real, sampai. Kadang-kadang kat internet ni boleh pecah sampai kat sana. Kan, kalau kita buat betul-betul feeling kita ni vibrate sampai kat depan ni. Sampai yang dengar ni mungkin dia vibrate, dia rasa macam nampak tak the power of the vibration. Sebab tu benda tu adalah feeling yang kita kena vibrate. Sama juga kekayaan, duit. Kita nak tarik duit tu boleh dengan keluarkan vibration yang boleh menarik sampai duit tu dah macam dia macam tu. Nampak kenapa abang pakai ni? Kenapa ni? Nampak? Dia vibration menarik duit. Clear tak? So dia macam kita kena rasa. Pakai tu je saya rasa macam wow, I'm actually attracting a lot of vibes. Dia macam tu. Right? Sebab benda ni kita boleh tanam dekat otak. Right? Tanam dekat otak supaya otak tu otak punya kerja kan. Kalau kita dia automatic tak, otak ni dia macam auto system dalam badan kita. Kalau kita ada kereta kan, auto gear kan, otak ni sebenarnya kita boleh auto kan dia. Jadi bila kita feel dia auto, dia akan create vibration dan kita akan rasa gembira. Dia tahu bila benda tu dia tak mengharapkan apa tau. Sebab tu kadang-kadang saya dah train benda ni, orang marah aku kan, bodoh, pandai. Dia orang cakap bodoh, pandai. Kan? Dia macam kau tak boleh. Boleh. Aku dah mula. Jadi apa pun benda yang masuk, otak aku dah trigger untuk gembira. Dia otak aku trigger gembira. Dia benda negatif ke positif, aku dah train otak supaya gembira. Nampak? So supaya kita sentiasa dalam keadaan yang bila ada masalah je aku trigger, what is the opportunity yang saya dapat? Clear tak? Ini semua kita boleh actually make our brain to work for us automatically. Maksudnya dengar je apa-apa, dia trigger benda yang kita nak. Contohnya kan ada masalah kan. Bila masalah, otak normal ni dia akan mula masalah, apa lagi ni. Dia macam tu. Saya cuba dah buat trigger masalah. Okey, apa peluang yang ada dia macam tu. Masalah ni, apa peluang yang aku boleh dapat dah jadi ni. Macam mana kita boleh belajar something daripada benda ni saya mula triggerkan otak saya ni. Alright, kita triggerkan otak saya supaya kita lebih bersifat macam tu. Sebab itu adalah kekuatan Allah bagi otak ni untuk kita gunakan dengan cara yang betul. Otak ni kalau kita belajar pasal otak je dalam, ya Allah, banyak gila babe. Tapi kita ni tak pakai langsung. Sebab tu otak aku ni paling murah dalam dunia. Sebab dah banyak kali pakai. Hari-hari pakai otak ni sampai dah tak, nilai dia kecil. Ada orang otak dia mahal. Otak dia mahal gila sebab tak pernah pakai. Jadi janganlah ada otak mahal. Otak paling murah itulah yang paling bagus. Otak yang paling macam dah berapa hand dah pakai sampai dia punya alamak, murah sangatlah otak dia ni. Sebab dah pakai banyak kali. Jadi orang yang tak pakai tu mahal otak dia, right? Okay, we always love you abu-abu. Alright, ini aku suka ni, aku kena bagi tepukan untuk
Abang Zul Apple kita, sebab dia suka, dia cakap, Abang Abu, we love you, dia cakap. Aku dah bagi untuk dia. Alright. Allah gerakkan hati untuk belajar, keyakan diri dengan ilmu. Alright, bagus, alhamdulillah. Akak don't miss. Dan jangan habis kat sini saja, sambung, sebab banyak pelajaran ni, banyak. Alright, hari ni nampak satu benda je aku share. Satu benda je dah nak dekat 9.50. Satu benda je. Tapi saya nak satu benda tu betul-betul faham. Dia bukan cakap tak faham. Kan? Saya tak nak macam rasa-rasa. Apa benda rasa? Sekarang kalau awak ikut the last 15 minit saya cakap ni, awak dengar, awak akan faham apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan, bila awak praktis pula, awak akan dapat vibration tu. Apa tu vibration? Betul ke betul? Buat macam tu. Jangan kalau lembik je. Macam tu. Macam tu clear. Thank you very much, Cik A. Sentiasa rasa cukup, pasti sentiasa tenang dan gembira. Alhamdulillah. Nadia Jalil, thank you very much. Kita kena jadikan diri sama frekuensi dengan duit untuk attract lebih banyak duit. Itu minda separuh sedar ke? Okey, separuh sedar ni benda yang kita letak tanpa kita sedar. Sebab tu nama dia separuh sedar. Benda tu berlaku tanpa kita sedar. Maksudnya kita tengok benda tu, kita sedih, dia dah masuk. Tengok lagi sekali, sedih, dia masuk. Jadi bila kita nampak benda tu je, automatik dia sedih. Dan dia akan mula menarik benda-benda macam tu, dia tanpa sedar. Sebab tu dia separuh sedar, dia bukan full sedar. Tapi separuh sedar ni dia powerful. Sebab dia sangat powerful. Sebab dia dapat daripada pelbagai benda, daripada dengar, daripada rasa, daripada lihat, daripada bercakap, daripada memikir, semua ni boleh masuk ke separuh sedar ni. Dan sampai je kat sana, dia automatik. Itu automatik yang dia jadi sendiri, yang kita kena check sama ada automatik tu betul ke tak betul. Tapi apa yang Abang Abu buat adalah Abang Abu sendiri menjadikan otak subconscious, bukan subconscious, conscious mind tu sendiri, dia mula bergerak dengan bertindak dengan cemerlang. Maksudnya dia akan trigger, okey, masalah, trigger peluang. Negatif, trigger positif. Tak boleh, trigger boleh, cari jalan, solution. Kan? Saya create that supaya saya tak nak terbabit dengan ada masalah je kita mula fikir masalah, whatever, tak nak. So that is what I'm trying to do with the conscious mind, yang akan membantu subconscious saya menjadi lebih efektif dari segi positivity dia. Sebab subconscious can be negative and positive, right? Dia bukan subconscious ni positif je, tak, it can be negative as well. Sebab tu kita kena check diri kita, right? So benda-benda ni lah yang kita kena juga belajar, right? Now, selepas mendapat inspirasi daripada Anja, akak sudah mendapat jemputan jadi trainer jahitan untuk komuniti OKU. Ini peluang sedekah ilmu. Alright, infak, alhamdulillah. Right, alhamdulillah, buat kak. Bila akak buat ni, akak jangan risau kak, rezeki akak akan datang kak. Rezeki ni dia suka, dia tengok tau, dia tengok. Rezeki ni rezeki kita kan. Aku ceritakan dengan korang rezeki kita, dia tengok kita tau. Ni buat apa aku pergi kat dia, dia simpan sampai aku basi. Dia simpan, aku macam tak boleh buat apa-apa. Aku simpan, nanti aku nak jawab Allah dengan Allah ni apa ni. Nanti Allah tanya aku, kau pergi kat dia, apa kau buat? Aku duduk rumah dia. Allah, aku duduk rumah dia, entahlah apa dia buat, aku pun tak tahu Allah. Lala dia mati, dia tinggalkan aku pun tak tahu nak ke mana. Jadi kita jangan jadikan harta benda kita ni jadi yatim piatu bila kita tak ada. Kan, kita tak menyediakan tempat untuk dia orang. Tapi rezeki kalau tengok kan, dia ni aku pergi kat dia, dia mesti nak dia suruh aku banyak lagi bantu, banyak pahala aku dapat. Kan? Jadi rezeki nak datang lagi. Lagi kita kasih, nak dia datang lagi. Faham tak? So itu konsep yang saya cuba bagi supaya senang faham. Kan, senang faham. Itu cara rezeki melihat kita. Kan, sebab tu bila kita tak memberi ni, rezeki dia rasa macam susah. Sebab tu ketenangan tak ada dalam jiwa. Sebab rezeki tu tak gembira. Kan, bila rezeki tu tak gembira hidup dengan awak, dia, cuba bayangkan family kita atau sesiapa yang mungkin hidup dengan kita, dia tak gembira dengan kita. Kan, hidup tu penuh dengan cuba kalau isteri, suami semua ni gembira, dia hidup tu lain babe. Keadaan tu lain. Jadi sama juga bila rezeki tu hidup dengan kita, walau dia tak gembira, maka dia akan menimbulkan banyak masalah. Walaupun kita nampak kaya, tapi kita tak gembira. Clear tak? Sebab tu rezeki ni dia kena keluar supaya dia rezeki ni nak datang lagi, dia gembira, dia datang kat kita, dia gembira. Jadi kegembiraan tu menjadikan kita lebih ceria dan sebagainya, insyaAllah. Right? So itu yang Abang Abu nak ni. Alhamdulillah, Abang Abu hari ni klien-klien dah mula call, dan after hari ni jam 3 petang dah mula ada meeting. Alhamdulillah. Alright, yes. Assalamualaikum, baru dapat join Aziz Isha ni. Okay,
Create aura positif. Okay, bagus Abang Zul. Carry on. Just do it, man. Just keep moving and make and break all the records. And don't no, we'll work on our project as well, insyaAllah. Nas, nak tanya, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Itu minda positif ke negatif? Apa kau rasa? Kalau nak hujan, kau sediakan payung tu positif ke negatif? Kan? Kalau dah tahu hujan, kau tak sediakan payung tu negatif lah. Tapi kalau kau dah tahu nak hujan, aku sediakan payung tu positif. Kan kita bersedia sebelum benda tu berlaku. Jadi benda tu positif. So benda tu adalah positif. Sediakan payung sebelum hujan. Betul lah positif. Sebelum apa-apa berlaku, kita sediakan persediaan. Contohnya sebelum COVID, kalau kau dah sediakan simpanan, bagus. Kan dah ada simpan. Orang kan cakap simpan. Tapi kita tak ikut. Lalas benda jadi, kita tak ada simpanan. Itu baru negatif. Tapi kalau benda tu memang kita dah tahu ini untuk kebaikan, maka positif. Alright So cantik. Good vibe mula terasa. Alhamdulillah. Alright kau jual apple dah semangat sikit ni. Alright, bagus. Alhamdulillah. Alright, so kita sekarang dah pukul 9.58. Alright, kita nak beri tepukan. Tapi saya memang kurang puas hati lah dengan love yang saya dapat hari ni. Saya nak awak ni dalam 5-10 minit ni bagi yang terbaik lah untuk Abang Abu. Biarlah Abang Abu rasa macam gembira sangat hari ni, InsyaAllah. Alright, clear? Okay, so benda ni lah yang Abang Abu sedang kongsikan kepada anda. Right, hari ni memang satu benda je, tapi saya rasa satu benda yang sangat penting. Right, satu benda yang saya rasa, benda ni kalau awak faham kan apa yang Abang Abu cerita daripada tadi ni, awak faham dan mula aplikasikan benda ni, mula buat benda tu kan, mula adakan benda tu, vibe tu, like rasa cukup tu dengan energy yang like macam wow tu kan. So you are actually like, you are in a different league, babe. You are in a different league. Awak tengok je apa akan berlaku. Alright, tengok je apa yang akan berlaku ke atas rezeki anda. Setiap hari benda yang Abang Abu suruh buat. Dan okey, lagi satu saya nak cakap. Jangan hari ni aku ajar ni, kau buat benda tu, lepas tu yang semalam tak buat. Tak mau macam tu. Kan, semalam tu buat, hari ni kita buat. Semalam dan hari ni kita buat. Alright, besok semalam, hari ni dan bila sampai esoknya kita buat. Maksudnya kita akan menggandakan apa yang kita buat. So itu yang akan jadikan kita lebih mantap. Dia jadi pokok yang sangat macam mantap. Alright, so itulah yang Abang Abu nak anda buat. Alright, now sekarang seperti biasalah, okay, saya sebenarnya nak bagi juga satu benda tapi sangat wow. InsyaAllah, alright, doakan Abang Abu supaya saya bagi satu, biar satu tu wow. Buat macam tu, hari-hari satu tapi satu tu wow. Macam, wow, aku rasa macam tu, lagi best, insyaAllah. Okay, now jadi Abang Abu nak bagi benda ni sebab saya saya sediakan kan, saya dah text tu, saya sediakan mana ni. Yes, yang ni ni dah semalam dah lepas. Semalam lepas, okay now. Alright, this is what saya nak just like bagi. Alright, 16 Mei Tapi sebenarnya bukan ni, saya nak just like bagi satu lagi sebenarnya, bukan yang tu. Tapi itu dia punya date, tapi 10 hari bulan ni. Alright, 10 Mei 2 PM. Alright, okay. The WhatsApp free. Okay, WhatsApp free 2 PM. Free session. Okay. Dia macam preview. Saya nak buat 45 minit, 45 minutes. Okay, awak boleh actually register secara percuma. Right, secara percuma ni, secara percuma. Mana aku ke sini sikit. Secara percuma. Right, percuma awak boleh actually like belajar something yang interesting. 10 Mei 2020 2 PM dia buat kat Zoom. Saya akan buat kat Zoom. Sebab tu you kena WhatsApp. So bila you WhatsApp nombor ni, awak akan masuk ke dalam group Zoom yang akan bagi link dia pada 10 Mei nanti. Alright, 10 Mei ni tinggal berapa? Besok lusa 10 Mei 2 petang. Alright, 2 petang kita akan buat. Alright, so it's going to be like very, because you akan belajar biak duit. Macam mana sebenarnya, Abang pun nak cerita 5 kesilapan yang dulu saya buat, yang sepatutnya awak jangan buat. Jangan buat kesilapan yang saya buat tu. Sebab tu saya nak share kesilapan tu supaya awak tak buat. Best tak Abang Budi kan? Nampak? Aku bagi kau jangan buat benda yang dulu aku buat. Silap tu. Alright, jadi siapa yang nak, bolehlah daftarkan diri. Alright, daftarkan diri dan kita akan berjumpa dalam Zoom, sesi Zoom. Alright, now sekarang sebelum saya doakan, okay,
Saya doakan Abang Abu akan sentiasa dirahmati Allah sepanjang tempoh PPK MCA kalau di Malaysia. InsyaAllah, insyaAllah. Dah 49 hari dah bantu banyak positifkan minda para penonton. Alhamdulillah, best AA terbaik. Alhamdulillah. Thank you for that like wonderful testimonial. Dan apa yang Abang Abu nak? Abang Abu nak kongsikan lagi ramai. Jadi saya perlukan juga anda punya sokongan untuk share. Astaghfirullahalazim, everyday share bagi tahu orang. Dan kalau boleh, apa yang boleh buat hari ini adalah awak cuba share apa yang belajar pada hari ini dan share dekat post awak. Kat post awak lah, dekat social media awak, cakap hari ni saya belajar pasal energi, satu yang luar biasa, share video ni. Alright, lepas tu ajak dia, esok pun ada, macam tu. So at least bila kita sampaikan macam tu, insyaAllah mereka pun mungkin boleh rasa macam tadi. Alright. Okay, thank you AA, sangat menginspirasikan dia. Sebab saya rasa kalau kita belajar satu benda dan kita mendalami dia lagi bagus daripada belajar 100 tapi tak mendalam. Kan kita belajar banyak ni, nampak macam wow banyak itu belajar, tapi satu benda pun kita tak dapat faham. Tapi kalau kita belajar satu tapi kita mendalaminya, maka itu lagi kuat, lagi power. Itulah Abang Abu suruh Abang Abu sedang buat dekat sini, insyaAllah. Alright. So itu sajalah daripada saya. Kalau ada soalan tak, mungkin saya sebelum saya nak habiskan ni, saya nak bagi tanya soalan. Alright. Ada tak soalan yang anda rasa nak tanya Abang Abu sekarang? Alright, ada ni. Abu Hurairah dia cakap apa? Semoga sentiasa memberi ilmu kepada semua orang. Best dia cakap. Okay, very good. Thank you very much, Abu Hanifah. Alright. Nama Abu ni aku suka. Always believe in you. ABU, always believe in you. ABU, always be yourself. Always be useful. Always be unstoppable. Always be unique. And satu yang power, Allah bless you. A stands for Allah, B stands for bless, and U stands for you. Alright. So bila anda bersama dengan Abang Abu, insyaAllah saya juga mendoakan mudah-mudahan you ada Abu. Apa tu Abu? Always Allah bless you. Alright. Okay, so itulah sedikit macam akronim. Aku ni suka main dengan akronim. Alright. So anyway, any questions? Kalau tak ada soalan, saya rasa cukup lah. Pukul 10 dah. Saya pun ada benda yang saya kena buat. Saya juga kena juga kena pastikan buat Abu tu ada makna. Habis mestilah ada makna. ABU, always believe in you. Always believe in you. Always be unstoppable. Always be unique. Always be useful. Always be yourself. And Allah bless you. Okay. Tu dia. Alright. So tu sajalah. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya tak nak lah macam ada kat sini. Dan tolong share banyak-banyak, sebab saya nak tengok juga berapa share lagi. Share banyak, insyaAllah besok kalau saya tengok hari ini ada share 100, besok saya akan mulakan dengan mungkin awak nak saya ngaji, awak nak saya nak azan, nak menyanyi, nak berpidato, nak awak nak nak berlakon, awak cakap je saya, insyaAllah saya buat. Tapi mesti 100 lebih. Kalau tak ada 100, saya tak akan buat. Alright. Okey, itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada jam yang sama 9 hingga 10 esok pagi. Dan tengah hari ni pukul 2.30. Alright, 2.30. Alright, 2.30. Saya nak 2.30 hari ini bersama-sama dengan Abang Abu dan juga seorang yang saya bawa daripada Singapura sebenarnya, tapi dia memang travel around the world to make program the mind. Alright, benda tu. Alright, so itu ni apa ni? Nick Muhammad Salahuddin Safwan TPTD. Alright. Okay. Dia share dengan orang. Alright, now nyanyi. Nyanyi kena ada 100 lebih. 100 lebih baru saya nyanyi. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Doakan saya sentiasa ceria, sentiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dalam kehidupan kita. Saya mendoakan anda semua, alright, terus berjaya dalam kita menjalani kehidupan di dunia ni. Mudah-mudahan jangan kita tertipu dengan fitnah dunia. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita taufik dan hidayah dalam kita mengharungi dunia ni dengan cermerlang. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Best. Jing 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 jing